Jadi, sebab mabuk. Mabuk laut. Ya Allah, laut dia kadang-kadang dia boleh sampai atas bumbung, lepas tu turun ke bawah balik. Dia naik tinggi turun. Deep sea. Tak jatuh. Itulah diorang punya periuk semua berikat. Teruskan menonton cerita pengalaman Dr. Chef Muhammad Sazali atau Chef Bob sewaktu bekerja di atas kapal persiaran cruise liner. Boleh ceritakan balik keadaan kehidupan di kapal? Berkenaan kehidupan di kapal, masa saya kerja di kapal, sebenarnya dia adalah culture shock kepada saya. Sebab kita kena bercampur lebih daripada 30 bangsa, daripada 40 negara, dan diorang ni ada kepakaran-kepakarannya. Contohnya kalau orang daripada Filipin, selalunya dia adalah kerja-kerja buruh ni, tu dia ambil orang Filipin. Kalau orang Hong Kong, dia punya kepakaran ni kalau kat cruise line ni adalah laundry. So kalau waiter ni pelbagai bangsa lah. Kalau chef pula dia ada kategori-kategorinya. So kalau Malaysian cook ni selalunya dia yang tengah-tengah. Yang atas sikit pada Malaysia adalah European cook. Yang bawah sikit adalah Indian, Indonesian, Filipin. So itu semua gaji-gaji berbeza. So macam saya dulu cook kat sana, dia bayar kita $1,000. Tapi dekat European cook, position yang sama, dia bayar 1,800. Alasan sebab cost of living di Asia dengan Europe berbeza. So kehidupan di sana adalah one thing yang banyak orang tak tahu. Setiap kontrak tu dia bagi kita 6 bulan kontrak. Dan kontrak tu tak ada off day. Dan satu hari 16 jam bekerja. 16 jam, 8 jam. Lepas tu nanti kita break sekejap. 8 jam tu breakfast for until lunch. Lepas tu kita break from 3 to 5. Lepas tu nanti pukul 6 tu kita start sampai pukul 10. Itu ada allowance? Tak ada allowance apa semua. Yang tu maksudnya 1,000 tu sekali dah. Sebab dia dah sponsor kita makan, dia dah sponsor kita tempat tinggal. Dia maksudnya dia bayar $1,000 tu bersih. Dia umpama duit macam 3,000. Duit kita 3,000 masa tu 3,000 satu ni. Tapi saya punya yang kontrak yang terakhir tu, saya bayar dah jadi demi chef. Masa tu gaji saya 2,600 US. 2,600. Dia samaan dengan dalam 8,000 macam tu lah. Kali 3. Dia, hari tu saya campur semua tu dalam 8,000. 2,000 lebih US dollar. Dan kerja dia sebenarnya diorang daripada breakfast, lunch, dinner, dan sometime diorang ada supper. Supper ni selalunya ada ikut rutin lah. Seorang seminggu sekali dia akan jagalah. Tapi yang wajib breakfast, lunch, dinner. So yang lagi satu yang bagusnya apabila kita kerja kapal ni, kita menyelam, sambil menyelam minum air. Sebab bila kita turun saja dia berlabur ke satu port tu, dia kadang-kadang minimum 1 hari, maksimum kadang 3 hari. So kalau kita turun, bila turun tu nanti passenger dia kurang makan lunch. Lepas tu nanti separuh kru boleh turun dan diorang ada sediakan bas, tapi kita kena bayar lah macam $50 dia bawa kita round. So siapa yang nak ni ambil peluang lah. Dia tour lah ikut bas tu dalam sejam, kita round dia bayar 50, and then dia bagilah kita turun sekejap untuk menikmati lah tempat-tempat tu. So far 2 tahun saya dengan cruise line tu, saya dah singgah kepada 48 negara. So saya dah melangkau lawa cruise tu, kecuali Europe. Masa tu saya tak singgah Europe, tapi saya Europe tu saya pergi masa dah bekerja lah. Antara tempat-tempat yang menarik, mula-mula saya punya first contract tu, kita pergi Caribbean cruise. Caribbean tu pulau-pulau Caribbean lah, Bahamas, Antigua, Barbados, apa semua. Lepas tu kita pergi kepada Amerika Latin, Chile, Brazil, Argentina, apa lagi, Venezuela.
Memang negara diorang tu memang apa ni, sedih lah diorang. Memang miskin. Situ. Situ memang miskin. Miskin. Lepas tu Mexico. Mexico ada beberapa tempat lah dia pergi. And then the best part is kalau dah summer tu, soalnya world cruise ni dia akan bermula daripada bulan 1 sampai hujung bulan 3. Masuk bulan 4 dia akan pergi ke Alaska Cruise sebab masa tu dah masuk summer. Masa tu saya bulan puasa tu, masa summer tu. Dan memang memeranjatkan saya. Dia punya buka dia Panjang. pukul 12 malam. Panjang. Imsak dia pukul 3 pagi. Lama. So saya hanya boleh puasa 2 hari je tahan. Lepas tu saya dah tak boleh tahan dah. Sebab apa ni, dia punya terlalu panjang sangat. Sebab kita bekerja, selalu bekerja tu bukannya lapar, haus. Sebab dalam tu kan. So Alaska tu memang amazing lah. Sebab tu orang pergi masa summer. Sebab dia punya summer tu panjang sampai pukul 12 tengah malam. Saya kata bila nak buka ni? Kita bukan buka ikut jam, kita buka ikut kita ikut matahari. Kata ini pukul berapa matahari ni, kita first time saya kan. Tak boleh jadi cabaran ni. kan. Memang bulan puasa kalau dekat Alaska tu tak boleh. Kecuali kalau bulan winter, cantik puasa kat situ. Sebab puasa dalam 3-4 jam je. 3-4 jam je lah, dia terbalik lah. Sebab sana bila winter sejuk, tapi masalahnya malam tu panjang. Dia terbalik kot. Yang paling suka kerja kat kapal tu part mana? Yang kerja terus terang lah, kalau kita tengok zaman sekarang ni, kalau kerja kat part kapal ni, dia sebenarnya bukan mudah. Dia sebenarnya apa yang motivasikan kita adalah dia punya bayar gaji tu sebenarnya. Terus terang saya cakap, saya pergi tu sebab dia punya gaji yang lumayan. Bila kita convert lah. Tapi kalau kita bukan jenis isap rokok, kita bukan jenis minum, sana memang apa tu, memang jimat banyak. Saya boleh buat duit banyak lah, lebih lah 50,000 kita boleh bawa balik. Kalau sekali kalau setahun tu, dan 50,000 boleh dapat bawa balik. Dah tolak belanja-belanja sikit-sikit kan kat sana. Maknanya ketahanan mental tu mesti tinggi. Memang kat situlah kita nak tengok kalau lelaki baru masuk ni menangis. Menangis lah. Menangis nak balik. Ada yang kata nak, ada yang nak bunuh diri kalau tak balik. Saya kat sana merana sebulan. Jalan tong sampah mesti ada kat sebelah saya. Jadi, sebab mabuk. Mabuk laut. Ya Allah, laut dia kadang-kadang dia boleh sampai atas apa ni, atas bumbung. Lepas tu turun ke bawah balik. Dia naik tinggi turun. Melambung pun laut, orang kata yang laut luas tu lah. Deep sea. Tak jatuh dengan mabuk. Itulah diorang punya periuk semua berikat. Periuk diorang berikat dan diorang tak ada pakai gas, diorang pakai elektrik semua. Elektrik ya. Yang bagusnya diorang kat situ memang ada pusat kesihatan, operate appendix semua kat situ. Appendix kat situ. Ada kalau dia maksudnya dia ada facility untuk operation. Sebab ramai kat situ orang tua-tua. So dia punya facility memang canggih. Masa tu saya tahun 95-96, bila kita nak sign off, dia akan bagi, dia computerized. So dia akan printkan kita punya sejarah yang kesihatan tu, dia akan print kita yang bawa balik. Tua-tua tu staff ke atau gas? Gas, passenger. Takut dia sakit. Tapi kat situ kita boleh tahulah sebenarnya yang bagusnya apabila kita bekerja dengan Mak Saleh ni, baru kita tahu Mak Saleh ni tak hebat mana pun. Ya. Dia hanya warna kulit je. Diorang ni kerja berkira. Dia suka enjoy je. Diorang suka enjoy je. Kerja ni suka-suka. Itu memang diorang punya malam tu, memang diorang punya ni lah. Diorang lelaki perempuan ni tak ada malu. Itu cabaran juga. Itu memang cabaran lah untuk kita ni kan. Tapi diorang kadang-kadang dengan orang Asia ni, diorang tak pandang sangat. So dengan orang Asia je lah. So Mak Sari diorang diorang selalu bergaul dengan dia je lah. Tapi one thing Mak Sari ni, kalau kita kata kita tak minum, dia respect. Tak ada dia paksa kita minum. Nak solat pun semua tak ada masalah. Yang solat tu saya belajar dengan ustaz, kita tengok matahari dekat sebelah mana dulu. Kita ustaz yang tu. Tapi itulah yang sayangnya, kita tak boleh nak sembahyang Jumaat lah.
Dulu bilik air campur. Sekarang ni bilik air dekat bilik masing-masing. Maksudnya setiap bilik tu, setiap kabin tu ada dia punya bilik sendiri. Jadi yang macam dapat glamour lah macam tu. Macam mana? Jadi Macam saya dulu, kenapa saya nak join kapal ni, sebenarnya tujuan utamanya cari pengalaman. Okey, apabila kita dah pergi dengan Mak Saleh ni dan kita tahu makanan dia apa semua, so benda tu dah jadi macam kita dah sebati dah. Tapi one thing, macam chef-chef di sana, sebenarnya dia tak tengok sangat kita punya kebolehan masak western. Yang situ sebenarnya mainkan peranan. Dia tengok apa yang kita boleh masak daripada makanan-makanan kita sendiri. So kat sana saya jadi terkenal sebab saya boleh masak sate, saya boleh buat martabak, saya boleh buat roti canai. Sebab tu saya boleh naik daripada komis chef kepada demi chef. Komis tu dia komis 1, komis 2, komis 3. Lepas tu baru boleh naik demi chef. Yang saya nampak sekarang ni, banyak culinary school dia hanya fokus kepada masakan barat. Sebab tu saya kata sekarang ni kita pun, saya sedang berpakat dengan kolej-kolej semua, kita utamakan dulu makanan Malaysia especially. Sebab diorang lebih menyanjungi kita. Kalau kerja tempat dia, kita tahu lebih daripada diorang. So maksudnya macam saya tahu masak Melayu, so diorang tahu masak western, so itu ada kelebihan kita. So macam contoh, dia tahu saya dah boleh masak Malaysian, okay, so dia bagi saya, okay, you cook sweet sour. So saya buat dia punya kuah dulu, lepas tu baru curah kuah. Kita rasa kuah dulu, macam nasi goreng, mi goreng. First time saya jumpa kuih tiaw, dia kata kita ada banyak ni dekat dalam store, ada kuih tiaw kering. Rupanya ada kuih tiaw macam mihun. Dia kuih tiaw tapi kering. Kering. So dia sukalah saya habiskan stok tu. Saya buatlah char kway teow kat sana. Dulu diorang suka kuah sate. Lepas tu dia tunjuklah saya kuah peanut sauce macam mana. Rupanya dia buat pakai peanut butter. Sebab diorang tak tahu campur dengan double cream. Lepas tu datang saya, saya jumpa peanut. Dia kan dia suka makan kacang tu kan, yang dah siap panggang tu. Saya blend lah kacang tu. Saya buat betul. Lepas tu saya jumpa serai, terbeliak mata dia orang. Terlihat sedap. Iyalah, sebab nampak beza lah. Sebab yang buat sebelum ni orang Indonesia. Buat pakai peanut butter. Lepas tu pakai double cream. Dia reka. Sebab tak ada bahan pun. Orang Indonesia sebenarnya dia punya kuah sate tak sama macam kita. Sedap kan. So apa yang saya nak cakap kat sini, sebenarnya apabila kita pergi merantau tempat orang, kita kena ada kuat ilmu masakan kita tu sendiri. Sebab tu saya kata dengan student, bila kita nak jadi tukang masak ni, kita kena pandai dulu masakan keluarga kita. Yang tu sekarang ni saya tengah bekerjasama dengan sekolah-sekolah menengah ni, yang diorang ada program. Banyak sekolah yang ada program kulineri. Bila saya cakap pasal benda tu, diorang nampak lah. Sekarang ni diorang hanya sibuk dengan western, pizza, pastry apa semua. Kuih Melayu ni sebenarnya boleh buat duit. Diorang suka masakan kita. Ya. Kan? Saya ada kawan, saudara dia berniaga dekat New York, jual kuih Melayu. Memang diorang kata lain. Lepas tu ada juga diorang try jual kopi apa ni, Hang Tuah. Dia jual $5 satu tu. Sebab diorang dah rasa lain daripada lain dah. Sebab diorang dah boring dah dengan cappuccino apa semua tu. Tapi dia minum kita punya kopi campur tu kan. Kopi apa ni, Hang Tuah tu memang sedap. Sebab diorang suka yang black coffee. Berikut adalah gambar-gambar kenangan doktor di kapal persiaran. Aero putih itu menunjukkan pada Chef Jasman, individu yang banyak membuka peluang kepada chef Melayu untuk bekerja di kapal. Lain yang menarik, kenangan pertemuan Chef Bob dengan pelakon antarabangsa Omar Sharif sewaktu buat demo memasak char kway teow. Pelakon Hollywood itu makan bertambah dan memberitahunya sedap sangat. Bersama chef selebriti Chef Wan. Okey, baiklah, setakat ini dahulu temu bual dengan Profesor Madya Dr. Chef Muhammad Sazali. Jangan lupa tonton bab ketiga temu bual ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih kerana menonton dari Chef Channel.